KPM. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam, Saya datang Mira. nak beraya. Masuklah. Wah, sedapnya. Jom. Cikgu tengah buat bijirin dengan buah-buahan ni. Wah. Untuk apa Cikgu buat bijirin dengan buah-buahan tu, Cikgu? Teringin pula nak makan, Mira. Teringin nak makan lain macam Cikgu punya menu hari raya. Bijirin sihat, Dah Cikgu. bosan kan dengan syik rendang je kan? So, Sedapnya. sekarang ni yang ni menarik tak? Menariknya, Cikgu. Kan? Okey, Cikgu campurkan emping jagung, susu dan juga buah-buahan. Air kopi pun ada tau, Mira. Bolehlah kita makan sama-sama. Sedap ni, Cikgu. Cikgu, kalau kita dah campur semua ni kan, Cikgu, boleh ke kalau kita nak letak balik, nak asingkan balik dia? Ke macam mana? Bagus soalan Mira tu. Mira rasa boleh tak sebelum Cikgu jawab? Kalau saya rasa boleh, Cikgu. Pandai. Okey, sebabnya Cikgu just campurkan bijirin ni secara fizikal. Jadi, kita boleh asingkan semula secara fizikal. Wah, dan ini yang kita nak belajar hari ni sebenarnya, Cikgu, kan? Betul tu. Kepada anda di rumah semua nak tahu apa yang kita nak belajar, sebelum tu, mari kita saksikan terlebih dahulu Profil Guru. Ayo kita saksikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Seperti biasa anda sedang menonton Mahir di Didik TV KPM. Saya Syamira Nazir dan bersama dengan Mira ada Cikgu Ju Haida. Assalamualaikum, Cikgu. Apa khabar? Waalaikumsalam, Mira. Baik, alhamdulillah. Sehat, Cikgu. Sihat. Wah, tadi Cikgu buat serial buah-buahan sempena hari raya, kan? Ya, betul tu. Kerana sesuailah dengan subjek yang kita akan belajar hari ini, di mana sains dan topiknya ialah jadual berkala campuran. Ya. Sebelum kita berbual ataupun kita bertanyakan lebih lanjut lagi tentang subjek kita hari ini, saya persilakan Cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Silakan, Cikgu. Okey, baiklah, Mira. Terima kasih. Sama-sama, dan saya juga. Walaupun kita dalam sambutan hari raya ke apa, ingat kita masih lagi belum menang. Kita kena patuh kepada SOP. Baik. Bunda tanggalkan pelitup muka dan kita boleh simpankan di dalam sampul pelitup muka. Supaya pelitup muka kita tidak kotor, kan, Cikgu? Boleh minta satu? Oh, boleh. Okey. Untuk Cikgu, okey. Ini untuk Cikgu. Okey, terima kasih, Mira. Sama. Okey, tadi Cikgu buat sirup buah-buahan tau, di mana ada campuran. Lepas tu Cikgu kata, boleh pula asingkan campuran tu. Mungkin Cikgu boleh cerita sikit sebenarnya apa kaitannya sirup buah-buahan tu dengan kita punya topik hari ini. Silakan, Cikgu. Okey, baiklah. Hari ni kita nak belajar tentang topik campuran. Okey, campuran ni adalah salah satu subtopik dalam jadual berkala. Bab 6 kita belajar dalam sains tingkatan 1. Jadi, sebelum kita pergi lebih lanjut, Cikgu tunjuk kat sini ada contoh jadual berkala. Okey, kalau Mira perhatikan kat sini, dalam jadual berkala ni ada 118 unsur semuanya, Mira. Okey, semua unsur yang dijumpai oleh saintis dalam alam kita ni, dalam kerak bumi ni, ada dimasukkan ke dalam jadual berkala ini. Okey, Mira boleh tak bagi salah satu contoh unsur yang Mira tahu? Salah satu unsur. Saya ambil yang paling senang, Cikgu. H untuk helium. H untuk hidrogen. Hidrogen. Confident je helium. Ya Allah, H untuk hidrogen. Okey, betul, Mira. Saja je, Cikgu. Saja je tu kan. Okey. H untuk hidrogen. Okey, betul. Gas hidrogen. Okey, Mira biasa tak tengok tin minuman berkarbonat ni? Okey, tin minuman berkarbonat ni dibuat daripada aluminium. Okey, aluminium ni juga adalah salah satu unsur yang terdapat dalam jadual berkala ni. Okey, kalau ikut ni, kalau tengok ni adalah simbol untuk aluminium. Okey, kalau untuk hidrogen yang Mira sebut tadi yang ni, H. Okey. Hidrogen tu adalah gas, manakala aluminium ni adalah logam. Okey. So dia ada dalam unsur dalam jadual berkala ni dia ada unsur logam, bukan logam dan juga separa logam.
Okey. Baik. Kalau aluminium ni dia termasuk dalam logam. Dia banyak kegunaan dia lah. Okey. So kalau cikgu tunjuk kat sini, kalau Mira perhatikan ada cikgu bawa blok-blok ni. Blok-blok mainan ni yang cikgu labelkan. Okey. Satu ialah natrium, simbol dia ialah Na. Manakala yang satu lagi ialah klorin. Betul. Natrium terletak dalam kumpulan 1 dan jadual berkala. Manakala klorin ni pula terletak dalam kumpulan 17. Okey, kalau dua unsur ni bercampur, berpadu, dia akan membentuk natrium klorida. Natrium klorida ni adalah garam yang biasa kita guna kat rumah tu, Mira. Yang ada kat dapur semua tu. Jadi maksudnya dekat dapur tu natrium klorida lah nama dia. Ya, natrium klorida. Okey. Jadi, hari ni berbalik kepada campuran tadi. Okey, maksud campuran ialah apabila dua atau lebih unsur, ni unsur semua ni, ataupun sebatian bercampur secara fizikal. Okey, macam contoh cikgu buat cereal tadi kan, bijirin tadi. Okey, cikgu campurkan semua unsur tadi, buah, susu dan juga emping jagung secara fizikal. Maksudnya tidak melibatkan proses memasak atau memanaskan. Okey, jadi dia boleh diasingkan semula lah. Cikgu boleh asingkan balik buah, susu dan juga emping jagung tadi. Okey, jadi hari ini juga kita nak belajar tentang 7 kaedah pengasingan campuran. Wah, 7 kaedah cikgu. 7 tau. 7 kaedah pengasingan campuran. Okey, baiklah. Yang pertama kita akan belajar ialah kaedah penurasan. Okey, kaedah penurasan. Yang kedua kita ada penapisan. Okey, penapisan. Okey, yang ketiga kita ada kaedah penyulingan. Okey, kaedah penyulingan. Yang keempat kita ada, boleh ya Mira? Okey. Kita ada pemisahan menggunakan magnet. Wah, magnet pun nak kira kaedah juga. Ya, dia boleh memisahkan dua bahan lah. Okey, secara fizikal. Okey. Yang keempat ialah kaedah Yang kelima kaedah kromatografi. Baik. Okey. Yang keenam ialah kaedah pengenapan. Dan yang ketujuh ialah yang terakhir sekali ialah kaedah pengapungan. Wow, kaedah pengapungan. Ya, macam mana kaedah pengapungan ni kita nak buat aktiviti hari ni kan? Betul. Menarik. Kesemua 7 kaedah tu sangat menarik. Jadi kalau anda nak tahu bagaimana nak buat ke-7 kaedah tu, jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan belajar. Tapi sebelum itu, macam semua sedia maklum, kita dah sambut Hari Guru semalam bersamaan dengan 16 Mei. Jadi macam mana cikgu selalu sambutan Hari Guru? Kali ini mungkin lebih sederhana kan cikgu kan? Ya, lebih sederhana lah. Sebab sekolah pun dah kita dah ditutup kan. Sekolah ditutup kan. Jadi di sini kami di studio pun terima juga kad sempena dengan Hari Guru daripada murid-murid seluruh Malaysia. Jadi ini antara salah satu kadnya saya bacakan. Wah, cantiknya. Macam mana kadnya ni? Oh, unik kad dia. Macam ni. Okey. Cantiknya. Cantik, sangat kreatif. Terima kasih cikgu. Ni boleh tarik ke? Oh, tak boleh. Oh, macam tu. Oh, macam ni. Okey. Kami sayang cikgu, berguru demi ilmu, bina generasi baharu. Itulah dia. Dan kad ini dikirimkan. Alah, sayang. Dah kad cantik, tiada nama pengirimnya. Tiada nama pengirim. Okey. Ataupun saya cuba cari kalau ada. Saya rasa tak ada. Jasa Guru. Kat belakang pun tak ada. Okey, tak apalah. Sesiapa pun anda yang mengirimkan kad ini, terima kasih. Semoga menjadi murid yang cemerlang. Kan cikgu kan? Ya, betul tu. Dan macam semua sedia maklum yang Hari Guru dengan bertemakan berguru demi ilmu, bina generasi baharu. Jadi jangan lupa untuk bagi hadiah dekat cikgu, walaupun tak ada kat sekolah, boleh je post. Sekarang cikgu hantar je kat rumah cikgu. Okey cikgu, kita berhenti berehat seketika sebab lepas ni kita nak belajar 7 kaedah bagaimana untuk pengasingan bahan ni. Jadi jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM.
baik, kembali kita di Mahir. Masih bersama dengan Mira, Cikgu Tuan Juhaida. Hari ini kita nak cerita pasal sains, iaitu jadual berkala campuran. Cikgu dah terangkan tadi ada 7 kaedah. Sekarang kita nak belajar 3 kaedah pertama dulu, Cikgu. 3 kaedah pertama dulu. Okey, apa kaedah dia tu, Cikgu? Kaedah pertama sekali. Kaedah pertama kita nak buat ialah kaedah penurasan. Okey, contohnya kat sini ni Mira, kalau ni air kopi tadilah yang kat dalam tu kan. Okey, kita akan turas sebab kita nak asingkan pepejal dan juga cecair. Kita nak asingkan air kopi dan serdak kopi tu. Okey, sebelum minum kan. Okey, so kita akan gunakan kertas turas. Kertas turas ni juga dikenali sebagai kertas kromatografi. Okey, Mira tahu tak macam mana nak lipat kertas turas ni? Lipat 3 segi kan, Cikgu? Okey, Cikgu tunjuk Okey, dia bentuk bulat. Kita akan lipat setengah dulu macam ni. Okey, kemudian lipat sekali lagi. Ni kaedah yang paling simple lah. Okey. Dan kita masukkan ke dalam corong turas. Okey. Nak bagi dia lekat pada corong turas ni, kita kena basahkan sedikit dengan air suling kat bahagian tepi-tepi ni. Supaya dia tak lari lah kertas. Supaya dia tak lari lah kertas ni kan. Okey, dia lekatlah sikit Okey. So, cikgu akan sekarang kita nak turas lah. Okey. Air kopi tadi. Okey, kita masukkan secara perlahan-lahan. Oh, macam tu. Okey. Masukkan secara perlahan-lahan Kita kena tuang. Cikgu, saya nak tanya, kenapa boleh ke kalau kita terus guna penapis je, Cikgu? Biasa kat rumah kita guna penapis kan? Betul. Pun boleh. Okey. So dia biasanya dia ambil masa sikitlah untuk dapat. Okey, kat dalam pada kertas turas ni kita akan dapat baki turasan lah, serdak kopi tu. Okey, dalam kelalang kon ni kita akan dapat hasil turasan iaitu air kopi. Okey, ni cikgu ada bawa contoh lah yang cikgu dah siap buat. Okey, dia akan jadi macam ni. Okey, bila dia dah terperangkap semua kat dalam ni. Wah, okey, macam tu dekat dalam. Okey, ni maksudnya serdak kopi lah ni. Mungkin cikgu boleh tunjuk sikit dekat kamera macam mana nak tengok ada serdak kopi kat dalam tu. Oh, macam tu. Okey, ni serdak kopi. Okey. So, ni kaedah yang pertama, kita nak pisahkan antara pepejal ni dengan cecair. Okey, untuk yang kaedah yang kedua pula, kita nak buat kaedah penapisan. Okey, ni biasa kat rumah banyak ada kan? Ya, betul-betul. Okey, kaedah penapisan. Kejap cikgu tukar dulu. Okey, untuk memisahkan 2 jenis pepejal tapi dia berlainan saiz. Dia berlainan saiz. Okey, contohnya macam kita raya kan nak buat kek ke apa semua. Okey, kita nak tepung gandum ni, kita nak mungkin ada benda asing ke dalam tu kan. Kita ayak tepung dulu. Okey, kita masukkan ke dalam ni untuk asingkan benda asing tu lah. Okey. Tapi yang ini kalau untuk penapisan, kedua-dua bahannya tu kena sama. Kena, iaitu kedua-duanya pepejal. Macam tu. Kedua-dua pepejal tapi berlainan saiz. Oh, okey. Okey. Okey, dan kita ayak so kita akan dapat. Okey, bawah tu tepung lah. Dan nanti benda asing tu akan terperangkap di dalam ni. Okey. Kita mengayak tepung ni kan. Okey, sampailah semua benda asing ataupun tepung yang bergumpal tu. Ya. Okey. Tepung yang bergumpal. Mungkin cikgu boleh tunjuk dekat kamera di situ. Yang di rumah supaya mereka dapat tengok macam mungkin tu. Dapat tengok kan. Okey, boleh nampak. Okey. Okey. Ni kaedah yang kedua. So, dah 2 kaedah tau. Satu penurasan untuk yang cecair dengan pepejal. Okey, yang kedua pula ialah penapisan untuk pepejal dan pepejal tapi berlainan saiz. Ya, okey. Pepejal dan pepejal. Itu keyword dia untuk keyword dia. Penapisan. Untuk penapisan. Okey, yang ketiga pula, okey, kita akan tengok yang penyulingan pula. Penyulingan. Okey, kejap. Yang ketiga ialah penyulingan. Okey, penyulingan, okey, boleh tengok dekat board kat belakang ni. Okey, kalau Mira perhatikan ada gambar rajah untuk kaedah penyulingan kan? Ya. Okey, kita akan gunakan, okey, radas dia kita akan gunakan kelalang penyulingan ataupun dikenali juga sebagai kelalang dasar bulat. Okey, dan bikar yang mengandungi air, kelalang kon, kondenser libik, kaki retort dan juga termometer. Okey, yang ni kita nak pisahkan campuran, dua-dua adalah cecair. Tapi dua-dua cecair tu dilarut tau Mira. Cuma kita nak pisahkan dia sebabnya dia punya takat didih cecair tersebut berbeza. Oh, okey. Okey, contohnya kita nak pisahkan air dengan alkohol. Okey, alkohol cikgu ambil contoh etanol. Okey, so etanol tu dilarut dalam air. Jadi kita akan masukkan campuran etanol dan juga air ke dalam kelalang dasar bulat ni.
Okey, dan kita letakkan juga dalam ni serpihan porselin. Serpihan porselin tu untuk menghalang daripada berlaku pembuakan bila proses pemanasan. Okey, jadi kita akan panaskan sampai satu takat didih. Okey, berlaku proses pendidihan lah kat sini. Dalam kaedah penyulingan ni berlaku dua proses. Pertama ialah pendidihan di dalam kelalang dasar bulat, dan yang kedua ialah kondensasi dalam kondenser libik. Okey, so takat didih etanol ialah 78.23 darjah Celsius, manakala takat didih air ialah 100. Ya, okey, betul, kan? 100. So yang mana lagi rendah tu, Mira? Yang rendah ialah etanol. Jadi etanol tu akan capai takat didih dulu kan? Betul. So dia akan mendidih dan berubah daripada cecair menjadi gas ataupun uap, dan dia akan masuk ke dalam kondenser libik ni. Okey, dalam kondenser libik ni berlaku proses kondensasi. Okey, air masuk ni kita akan sambungkan pili getah lah ke paip air. Okey, air masuk melalui bawah dan keluar melalui atas ni. Proses tujuan kita masukkan air tu, dia tak bercampur dengan etanol tadi. Adalah untuk proses penyejukan. Okey. Jadi etanol tadi yang bentuk gas tadi akan bertukar balik menjadi cecair dan kita boleh collect kat sini. Dan itulah yang tulinnya di situ. Tuling dekat sini. Jadi kita dah pisahkanlah dia daripada air tu. Sebab air takat didih dia lagi tinggi kan. So dia belum meruap lagi. Ni proses penyulingan berperingkat kita panggil. Okey, saya tanya cikgu, yang air masuk dan air keluar tu fungsinya ialah supaya nak tukarkan daripada gas kepada cecair. Fungsinya sebagai ejen penyejukan. Okey, sebab tekanan tinggi kan masa tu kan. So dan yang keduanya ialah untuk memastikan gas tu bertukarlah menjadi cecair. Proses kondensasi tu berlaku. Itu penyulingan. Itu penyulingan. Agak sedikit sukar ni. Mira tahu tak, minyak wangi pun disediakan melalui proses penyulingan ni. Oh ya ke? Kalau minyak wangi adakah guna kaedah yang sama juga, cikgu? Dia menggunakan kaedah yang sama, tapi radas dia sebab dia dijalankan secara industri kan, so lagi kompleks lah. Yang ni biasanya radas yang ada di makmal sekolah. Okey, dan kita dapatlah etanol tulis. Sebab kalau kita tak buat penyulingan ni kan cikgu, kalau kita sekadar asingkan sahaja guna, dia tak dapat diasingkan sebab kedua-dua larutan tu larut. Alkohol tu dia larut dalam air. So kita tak boleh nak asingkan dia. Lepas tu dia dua-duanya tidak berwarna. Okey. Kalau yang macam ni kan, kalau untuk penyulingan ni adakah hanya menggunakan etanol sahaja ataupun alkohol sahaja, ataupun sebenarnya ada elemen lain juga yang boleh digunakan? Okey, ada juga bahan lain yang boleh digunakan, asalkan bahan yang kita gunakan tu dua-dua cecair dan berlainan takat didih. Okey, contohnya paling mudah kita nak sulingkan air garam. Okey, proses penyulingan air garam, kita nak dapat garam tuling, nak asingkan daripada air pun kita guna proses penyulingan juga. Oh, okey. Bagaimana pula dengan sulfur ataupun sulfur? Sulfur. Sulfur tu macam mana? Kaedah penyulingan juga ke tak? Okey, tak. Yang tu tak. Sulfur dia dalam bentuk pepejal tau, Mira. Sulfur, okey, kalau Mira perasan, okey, sulfur kedudukan dia dalam jadual berkala ialah kat sini ya. Simbol dia ialah S. Okey, dia adalah termasuk dalam bukan logam. Okey, sulfur tu dia bukan logam. Okey, dan dia adalah pepejal lembut yang berwarna kuning. Oh, okey. Dia dikenali juga dengan nama belerang. Tahu tak belerang? Oh, belerang yang selalu ada kalau kita nak main bunga api kan. Sebab sifat sulfur tu dia memang mudah terbakar. So dia memang sesuai untuk digunakan digunakan untuk penghasilan mancis, bunga api, mercun, semua ada sulfur. Sulfur tu juga. Okey, Mira pernah pergi camping tak? Pernah, cikgu. Okey, biasanya kalau kita nak pergi camping, okey, kita nak berkemah tu, kita bawa serbuk sulfur tu. Kita akan tabur keliling kemah kita untuk halau haiwan-haiwan liar macam ular. Sebab ular dia tak boleh hidup dalam kawasan tanah yang mempunyai sulfur yang tinggi. Ular, kalajengking. Jadi kalau sulfur ni kalau kita nak mengasingkan dia, kita tak bolehlah guna kaedah penyulingan. Tak boleh, kita ada kaedah lain. Kaedah lain yang bukan antara tiga ni? Bukan tiga ni, ada lagi yang lain. So Mira nak tengok sekarang? Tak apa, kita simpan dulu. Kita jangan tengok sekarang, kita simpan dahulu. Itu untuk sulfur. Bagaimana pula dengan logam dan juga besi? Sebab logam dan besi kedua-duanya ialah pepejal juga kan, cikgu? Jadi adakah kaedahnya pun dalam tiga ini ataupun bukan? Okey. Sebelum tu cikgu nak tanya Mira. Apa beza? Cikgu tanya saya. Okey, sila cikgu. Apa beza logam dan besi? Apa beza logam dan besi? Logam dan besi. Okey, kalau menurut saya kedua-duanya tarik. Kalau magnet, ada magnetik di situ?
Okey. Boleh ke salah je? Ada logam yang mempunyai sifat magnet lah. Okey, besi adalah salah satu contoh logam. So maksudnya kadang-kadang kan ramai yang tersalah kan, dia asyik sebut besi je semua kan. Okey, sebenarnya kalau tengok pada jadual berkala ni, okey, kebanyakan unsur dalam jadual berkala ni adalah logam. Dari kumpulan 1 hingga 13 ni. Semua ni adalah logam. Contohnya emas. Ada tak emas dalam ni, Mira? Emas ada tak? Emas nama saintifik dia apa cikgu? Nama saintifik dia ialah aurum. Simbol dia ialah AU. AU ada cikgu? Okey, ada ni kan? Ya. Okey, emas tu pun adalah salah satu contoh logam. Yang digunakan untuk buat cincin, barang kemas lah kan, barang perhiasan. Okey, so banyak logam. Maksudnya logam ni kita boleh leturkan dia. Kita panaskan, kita boleh leburkan dia. Lentur pula. Leburkan dia dan bentukkan dia lah cikgu. Ya, betul. Kita boleh buat ikut acuan lah. Macam sudu tu kan, spatula tu kan, dia pun diperbuat daripada besi lah. Okey. Wah, baru tahu ya rupanya emas ni tergolong dalam elemen. Kalau aurum ni emas kuning, sorry. Kalau yang PT ni adalah platinum, emas putih, pun tergolong dalam logam. Perak pun sama. Perak tu silver. Okey, dia pun logam juga. Okey, baik. Kalau macam tu kita dah belajar. Sekarang kita dah tahu ada 3 kaedah. Kaedah pertama tadi penurasan. Yang melibatkan kopi. Selain daripada kopi, mungkin selain ada daripada kopi, banyak kita boleh turas macam campuran air dan tanah pun boleh. Okey. Bagaimana pula dengan minyak cikgu? Minyak pun kita boleh guna penurasan kan? Minyak kita ada guna kaedah lain. Kaedah lain lah, bukan penurasan. Bukan penurasan. Okey, kalau yang tengok yang cikgu dah turas tadi tu pun masih belum belum habis lagi. Dia ambil masa juga. Okey. Sebab masih ada cikgu dah bawa lagi. siap-siap lah ni. Yang cikgu dah buat dah kat rumah ni kan. Okey, untuk tunjukkan hasil dia ni kan. Ambil masa kan cikgu ni untuk buat untuk penurasan ni? Dia ambil masa sedikit. Sedikit tu berapa? Sebab saya tengok cikgu hasilkan tu berapa lama cikgu ambil masa tu? Okey, macam tadi saya ambil masa dalam sejam macam tu. 1 jam habis program kita, cikgu dah tunggu penurasan ni cikgu. Siap-siap dulu. Okey. Jadi itu kita dah ada penurasan, kita dah buat penapisan dan juga penyulingan. Kita masih ada lagi 4 kaedah lagi. Kalau nak tahu apakah keempat kaedah seterusnya, jangan ke mana-mana, kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Cikgu, semangat juangmu tetap utuh walau 1000 rintangan melanda. Keikhlasan dan kasih sayangmu tiada sempadan. Cikgu, kau sumber inspirasiku. Terima kasih, cikgu. Saya sayang cikgu. Terima kasih, cikgu. Kami sayang cikgu. Terima kasih cikgu. Masih lagi bersama dengan Mira dan juga cikgu Juhaida dalam Mahir di mana science is fun. Cikgu kan science. Tadi cikgu dah terangkan ada 3 kaedah yang kita nak belajar dalam jadual berkala campuran ini. Dan untuk yang aktiviti seterusnya kita nak belajar pula 4 jenis kaedah. Okey, kaedah yang seterusnya, kaedah yang keempat. Apa nama kaedah tu cikgu? Okey, kaedah yang keempat ni, okey, kita akan buat ialah kaedah pemisahan campuran menggunakan magnet. Okey, jadi ni untuk kita pisahkan 2 bahan. Okey, yang pertama mestilah yang berunsur magnet dan yang kedua ialah bahan yang satu lagi ialah tidak
berunsur magnet lah. Okey, biasanya kita akan pisahkan. Okey, cikgu bawa kat sini ialah serbuk besi, logam dan juga sulfur yang Mira ada sebut tadi kan. Okey, inilah sulfur. Okey, sekarang cikgu akan guna, okey, ni spatula. Ni adalah piring Petri. Okey, dan juga kertas turas magnet. Okey, so kita akan masukkan satu spatula, okey, sulfur ke dalam piring Petri. Okay, dan saya pun tengok cikgu pakai glove, lab coat semua tu sebab untuk tujuan keselamatan lah kan cikgu? Untuk tujuan keselamatan ya. Okey. Dan kita akan masukkan satu spatula serbuk besi. Okey, kita campur sekali lah ni ke dalam piring Petri yang sama. Okey. So kita akan campur sekali ya. Okey, sekarang kita nak pisahkan kedua-dua ni tahu Mira. Okey, kita boleh gunakan kertas turas untuk pisahkan dia. Okey, Mira macam nampak tu. tak? Okey, dia nampak tak dia ada lekat? Okey, boleh nampak tak? Ya, betul. Dia melekat cikgu. Okey, dia melekat kan? Okey, kalau cikgu lepaskan dia akan jatuh lah. Okey, so kita akan pisahkan, kita akan letak dalam ni ya. Piring Petri yang kedua. Okey. Baik. Dan letak di situ. Cikgu, kenapa kena ada kertas turas tu cikgu? Kalau kita tak guna kertas turas pun tak apa. Kita boleh gunakan magnet terus lah. Kalau magnet terus, dia terus lekat dekat sini. Susah kita nak keluarkan pada lah tu. Dia. Okey. So kita boleh ambil lah semua ni. Okey, sampailah semua dalam tu tinggal sulfur je. Okay. Dan ini ialah pengasingan dengan menggunakan magnet. Okey, dua-dua bahan ni pepejal. Okey, tapi satu tu logam dan satu lagi. Tengok Mira. Ya. Dia susah kan? Dia susah lah. Boleh, tapi kita kena buat dengan tangan lah. Okey. Ni contoh. Okey Mira. Dia melekat tu sebab serbuk besi. Sebab ni magnet kan. Ni serbuk besi kan. So dia dua-dua tu ada daya tarikan magnet. Okey, sekarang cuba Mira pisahkan. Okey, kat situ ada campuran beras dengan klip kertas tu. Beras cuba dengan gunakan klip magnet tu. Okey, saya cuba. Kita tengok macam mana. Okey, saya letak sikit. Oi. Wah. Okey, mungkin boleh letak dalam tu kan. Tu kena guna tangan. Tak apalah. Ini kalau tak guna kertas turas pun tak apa ke cikgu? Tak apalah, direct je lah kan. Okey, ni contohnya lah kalau kita ada dua bahan bercampur kan dan kita nak pisahkan. Okey, dan satu bahan tu magnet, so kita boleh guna kaedah ni. Betul. Dan ini untuk cikgu tadi ada serbuk besi dan juga sulfur. Kalau yang saya ini kita ada beras dan juga klip kertas. Klip kertas tu sebab dia dibuat daripada besi kan. Saya lagi sekali lah cikgu. Saya buat lagi sekali. Saya letak lagi sekali. Tengok ni. Saya suka cikgu magnet macam ni. Ni boleh buat kat rumah kan. Betul. Okey. Nampak dia melekat dan letak je lah. Letak je lah. Kalau tak nak bagi melekat pun boleh Mira guna alas dia tu kertas ni lah. Cuba. Boleh je nak cuba. Oh, okey. Kita tengok kalau menggunakan kertas turas dia ada macam mana. Kita lekatkan macam ni. Kita pegang macam ni. Okey, kena dekat sikit lah. Okey. Okey lah. Dan macam ni. Bila lepaskan, tarik je. Tarik, dia jatuh. Dia jatuh sendiri kan. Okey. Ini untuk pengasingan menggunakan magnet. Untuk menggunakan magnet. Tapi dengan syaratnya kena bahan itu adalah bahan besi lah. Mesti bahan yang ada magnet lah. Biasanya dia besi lah. Okey, dan satu lagi bahan tu yang tak ada sifat magnet. Kalau dua-dua magnet tak dapatlah asingkan cikgu. Tak boleh asingkan. Memang dia menarik lah kan. Okey, kalau kedua-duanya bukan magnet pula, tak boleh juga tak gunakan boleh. Tak boleh menggunakan magnet. Okey, contohnya macam beras kan, dia tidak tertarik kan kepada magnet tu. Okey, sebab dia sendiri tak ada sifat magnet tu. Kalau macam contoh ada dua benda yang bukan magnet, kita nak guna kaedah apa cikgu? Okey, yang tu biasanya yang bersifat magnet tu memang daripada kumpulan yang sama. Memang tak biasanya kita tak asingkan lah. Okey, baik. Okey, kalau macam tu. Ataupun kita menggunakan magnet yang lebih kuat lah. Contohnya macam dekat tempat pembuangan sampah. Okey, dia nak asingkan yang sampah-sampah yang sisa yang besi dengan yang bukan besi. So dia akan gunakan magnet yang lebih kuat untuk tarik semua yang bersifat magnet tu. Wow, saya tengah bayangkan macam mana sebab besi-besi semua tu kan dia boleh recycle balik kan. Ya. Okey, itu bila kedua bahan yang ada satu campuran besi dan satu lagi bukan besi. Yang seterusnya cikgu kaedah yang kelima. Ya, kaedah yang kelima. Okey, kaedah kromatografi. Okey, kaedah ni menarik ya Mira. Sebabnya kaedah ni banyak digunakan dalam kehidupan seharian kita. Contohnya dalam bidang forensik. Okey, untuk bidang pemalsuan dokumen. Untuk tahu dia akan gunakan
kaedah ini untuk mengesan dark white pen tau. Okey. Dan juga contohnya macam atlet, dia ada mengambil dadah terlarang. Okey. So sampel air kencing dia tu, sampel urine tu akan diambil untuk diuji menggunakan kaedah kromatografi. Untuk memastikan dalam urine dia tu ada kandungan dadah ataupun tidak. Okey. So kita akan buat hari ni ialah untuk pewarna makanan. Okey, pewarna makanan. Okey, Mira nampak tak gula-gula yang warna-warni cantik ni? Nampak cikgu? Okey. Warna-warni menarik ni. Okey, dia berwarna-warni ni disebabkan oleh pewarna makanan. Okey, jadi hari ni cikgu pun ada bawa 3 pewarna makanan. Okey, warna hijau, biru dan juga purple. Okey, air suling. Okey, air suling, bikar. Okey, dan kita ada kertas turas. Okey, gunting. Okey, pembaris dan juga pensel. Baik. Dan kan ada air suling. Saya perasan semua eksperimen cikgu kan mesti air suling. Kenapa bukan air mentah cikgu? Air pipe ke? Kenapa? Okey, air suling ni dia telah mengalami proses penyulingan. Jadi dia adalah air yang tiada benda asing dah. Okey, so dia tidak mempengaruhi lah kita punya keputusan eksperimen. Kalau kita guna air pipe, mungkin air pipe tu ada karat kan dalam air tu, so dia akan mempengaruhi kita punya result eksperimen. Okey. So mula-mula Mira isikan sedikit je air suling dalam bikar tu. Saya isi sikit. Sementara tu cikgu lipat dulu kertas turas ni. Lipat. Okey, kertas turas ni dia bentuk macam ni. Okey, kita lipat bahagian tepi dia. Sikit lagi ke cikgu? Sikit lagi. Okey. Ya ke cikgu boleh? Lagi. Lagi. Okey, dah. Okey, cukup. Okey, so kita dah lipat. Okey, bila kita lipat ni kita kena gunting. Kita kena ukur lah boleh muat tak bikar ni. Okey, gunting bahagian tepi ni. Okey, bahagian tepi kiri dan kanan kertas turas. Okey. Kemudian kita gariskan satu garis di bahagian bawah ni, lebih kurang 1.5 cm ataupun 2 cm daripada bawah tu ya. Okey. Kita gariskan dia. Ni garis untuk kita mengukur. Garis ni kita nak buat titik untuk kita letakkan pewarna tu. Okey. Kita nak letak 3 titik pewarna ni sebab kita ada 3 warna yang berbeza. Okey, cikgu lapik kat sini. Kemudian kita ulang ke cikgu proses tu ke kita gulung. Yang ni kita lipat sikit atas. Okey. Okey. So sekarang cikgu nak ambil satu warna hijau dulu. Okey, macam mana kita nak ambil tu? Kita guna lidi ni. Baik. Okey. Saya tolong cikgu alihkan sikit. Okey, buat satu titik yang kita dah tanda tu, Mira. Okey. Dah. Cikgu, saya tolong cikgu alihkan ya. Okey, boleh. Terima kasih, Mira. Kita sama-sama. Kita dah ada warna pertama. Warna kedua pula, warna biru. Kita ambil biru. Boleh je Mira nak guna warna apa pun. Okey. Yang ni pun saya tolong cikgu alihkan ya. Okey. Okey, warna biru. Buat satu dot. Oh, dot kecil je lah. Dot kecil je. Habislah kalau yang kat rumah nak buat eksperimen ni kan, tahu-tahu pewarna boleh. Mak dah hilang dah warna kek mak ni. Habislah kan pewarna-pewarna guna untuk buat kek biskut tu kan. Okey, last kali pewarna purple. Okey, yang ni pekat sikit. Yang ni letak juga. Okey. Selesai 3. Okey, sekarang apa yang kita perlu buat ialah kromatografi ni dia nak asingkan jumlah campuran yang sedikit dan berwarna. Okey, contoh macam gula-gula tadi tu. Kalau contohnya ada kita nak check dalam sampel makanan tu ada pewarna terlarang ke berbahaya ke apa semua, kita biasanya akan gunakan kaedah kromatografi ni. Baik, okey. Jadi yang tadi tu cikgu dah letak macam tu. Okey. Masukkan ke dalam. Okey. Tenggelam tak? Boleh. Ke nak tambah air sikit cikgu? Okey, tak apa. Okey, boleh. Boleh. Okey, mereka di rumah boleh nampak boleh ke? Boleh observe tu. Okey. Cikgu buka dulu glove ni sebab dia dah kena pewarna. Jadi kita biarkan air tu meresap dekat kertas turas tu ke cikgu? Kita biarkan. Oh, okey. Saya dah nampak dah sesuatu telah berlaku di situ. Okey, nampak tak? Saya nampak dah. Okey, warna tu akan jatuh ke bawah.
jatuh ke naik tu? Warna tu, dia naik ke atas. Jatuh ke bawah boleh naik ke atas. Okey, dia akan naik ke atas dan Mira nampak tak? Yang warna yang kita letak warna hijau tadi, dia ada warna kuning kan? Ya. Okey, maksudnya dalam warna hijau tu sendiri ada campuran warna kuning lah. Okey, ni pemisahan dia, pemisahan warna tu. Okey. Dan kalau yang warna purple yang hujung sekali tu pula bila makin naik ke atas ada warna biru. Ada warna biru. Okey, ni maksudnya kaedah kromatografi. Okey, ni yang ringkas lah. Yeah. Okey, ada setengah macam dekat makmal, selain daripada air suling, kita boleh gunakan alkohol. Okey, untuk melarutkan memisahkan pewarna ni. Ya, okey. Dan ini adalah kaedah yang kelima iaitu kaedah kromatografi. Okey, bagaimana pula dengan kaedah yang keenam? Okey, kaedah yang keenam kita tengok video Mira. Boleh cikgu. Okey, nama kaedah ni ialah kaedah pengenapan. Kaedah pengenapan. Cikgu ada sediakan video untuk saya dan mereka di rumah? Ya, ada. Okey, kalau macam tu mari kita saksikan video tersebut. Baiklah murid-murid, aktiviti kita kali ini ialah untuk mengasingkan campuran menggunakan kaedah pengenapan. Sebelum tu, cikgu perkenalkan dahulu bahan dan juga radas yang akan kita gunakan untuk aktiviti ini. Okey, radas yang akan kita gunakan ialah silinder penyukat untuk menyukat 200 ml air suling, rod kaca, bikar yang mengandungi air suling pasir, spatula dan juga air suling. Baik cikgu, mungkin cikgu boleh terangkan sikit apa yang cikgu tuang dalam air tu cikgu? Okey, cikgu masukkan pasir Mira. Ya. Pasir halus ke dalam air suling tu. Kemudian kita kacau. Okey, kita kacau sampai dia bercampur lah. Okey, dan kita kena biarkan. Okey, lepas tu bila kita biarkan tu pasir tu tadi dia akan termendap ke bawah. Okey, so cara pengasingan itu kan air dan kelodak selepas dibiarkan selama 4 jam. Okey. Maksudnya pasir tadi dah ke bawah? Dah ke bawah dan kita boleh asingkanlah air tu tadi, kita boleh tuanglah ke dalam bikar. Macam ni kan cikgu ada bawa ni kan. Sampel ni air yang ke atas tu dia dah bersih dah. Okey, dan kita boleh tuangkan ke dalam bikar lain lah. Okey, Mira perasan tak? Contohnya macam bila kita ada krisis air kan kat rumah kan? Kan kita tadah air dalam baldi kan? Betul. Okey, bila kita tadah air lama kan kita dapati kat bahagian bawah tu ada macam karat-karat air. Ada pemendapan kat situ. Ada pemendapan berlaku. So kita boleh gunalah air kat atas tu bersih. Yang bawah tu dia dah turun dah kan, karat semua dia dah turun ke bawah. Okey, macam contohnya. tu. Dan itu ialah kaedah pengenapan. Senang je kaedah ni, macam tak buat apa-apa kan cikgu? Dia hanya biarkan dia turun. Ni contohnya pelajar pun boleh buat projek ni sendiri di rumah. Okey, dia boleh menggunakan pasir kasar, batu kecil, pasir kasar, pasir halus dan juga air lah. Okey, dan dia boleh tengoklah peringkat pemendapan tu. Ada banyak lapisan lah. Okey, macam ni 2 lapisan lah kan. Okey, itu kaedah pengenapan. Yang terakhir sekali. Iaitu kaedah pengapungan. Ya, kaedah pengapungan. Dan kaedah pengapungan ni pun sama juga. Cikgu ada sediakan video juga. Cikgu ada sediakan video. Okey, jadi kalau macam tu sama-sama. Ya, betul. Mari kita saksikan sama-sama. Baiklah murid-murid, aktiviti kita ialah mengasingkan campuran menggunakan kaedah pengapungan. Okey, bahan dan radas yang akan kita gunakan ialah bahannya ialah corong pemisah. Okey, ini adalah corong pemisah. Kelalang kun, bikar, corong turas, minyak, air dan kaki ritat. Baik, kalau yang macam ni, macam mana pula cikgu tu? Okey, alat tu dinamakan corong pemisah. Okey, ni kita nak asingkan campuran yang dua-dua cecair dan tapi dia tidak larut. Okey, macam kaedah penyulingan tadi dua-dua cecair tapi larut. Okey, yang ni dua-dua cecair dan tidak larut. So cikgu ambil minyak dan juga air. Okey, so kita akan tuangkan kedua-dua larutan tu, campuran tersebut masuk ke dalam corong pemisah. Okey. Lepas tu kita akan goncangkan sampai dia sebati dan kita kena biarkan seketika supaya nanti kita akan nampak 2 lapisan. Okey, nanti Mira nampak 2 lapisan tu. Okey. Ni nak goncang dia pun ada cara juga tau Mira. Ada teknik tau. Okey, dia
Okey, corong pemisah ni. Ya. Okey, bila kita tu saya tengok cikgu ni kan. goncang tu. Tu ada tu kan. Okey, dan sekali-sekali kita bila goncang kita kena buka dia punya pilih bagi udara gas keluar tekanan. Okey, lepas tu kita tutup balik dan kita goncang balik. Okey, goncang sama ada kita buka penutup dia ni pun boleh untuk keluarkan gas untuk kurangkan tekanan di dalam bekas ni lah. Baik. Okay. Saya tengok cara goncang pun berbeza. Cara goncang bukan shake macam ni cikgu. Tapi bukan. Macam ni pusing macam ni. Okey. Kalau contohlah, kalau tak buka tu tak keluarkan gas dia, apa jadi? Bila tak buka tu, okey, contohnya bila kita dah pasang balik, okey, bila dia dah jadi 2 lapisan macam tu, dia dah bercampur kan? Warna dah bercampur minyak dengan air tu. Okey, nanti dia akan minyak akan berada di atas lah. Macam contoh ni kan, nampak tak Mira? Ya. Okey. Minyak dengan air, minyak akan berada di atas daripada air kerana minyak tu dia kurang tumpat berbanding air. Okey, so dia akan terapung di atas. Okey, jadi bila kita nak keluarkan air tu, bila dia dah jadi 2 lapisan, kita nak keluarkan air, bila kita buka pili, air tu tak boleh keluar sebab tekanan dalam ni tinggi. Jadi kita kena buka dulu penutup. Okey, barulah air tu boleh mengalir keluar. Okey. Macam nilah kalau buka dia punya pili ni lurus macam ni. Okey, kalau tutup dia melintang. Okey. Jangan tersalah pula. Jangan tersalah kan. Okey. Okey, macam tu. Itu kepentingan ataupun kenapa sebab kena keluarkan gas tu kan? Kenapa kita nak kurangkan tekanan di dalam tu. Ya, okey. Dan itu kaedah untuk pengapungan. Kaedah untuk pengapungan. Ya. Kemudian bila kita dah dapat tu, kita tuang je lah yang macam cikgu buat tu. Kita tuang lah. Kita boleh asingkan lah. Maksudnya bika, ada 2 bika, kita asingkan minyak dan juga air lah. Okey, kalau yang macam ni sekarang dah siap ni, kita boleh asingkan cikgu? Okey. Ni pun boleh, tapi bila kita keluarkan, dia kena perlahan dengan titisan halus macam tu. Okey, kalau kita guna bika tu, dia ada possibility untuk bercampur juga. Okey, sedikit dengan air tu. Okey, itu dia. Kita dah belajar ke semua 7 kaedah. Daripada yang pertama sampai yang ke-7 dah ni, rasanya semua dah faham. Lepas ini, cikgu nak buat apa cikgu? Cikgu nak buat uji pula. Nak uji saya dan mereka di rumah. Boleh? Boleh. Okey, jadi anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini sebab cikgu nak sediakan satu soalan yang cepu mas, yang keluar dalam peperiksaan. Jadi jadi kalau nak tahu jangan ke mana-mana, kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Terima kasih cikgu kerana telah banyak mendidik kami dengan penuh kasih sayang. Terima kasih cikgu. Baik, kembali kita di Mahir. Kita sudah berada di segmen yang terakhir. Pada anda yang baru sahaja menonton, boleh tengok siaran ulangan ataupun boleh tengok semula di laman YouTube rasmi NTV7 Official Malaysia. Anda type je kat situ Mahir Sains Jadual Berkala Campuran. Nanti keluar apa yang kita belajar hari ini selama 1 jam. Cikgu, tadi kita dah belajar ke semua 7 jenis kaedah. Daripada yang pertama tadi, kaedah campuran yang pertama tadi kita menggunakan penurasan. Okey, penurasan. So, penapisan. Lepas penapisan kita ada penyulingan. Kemudian kita ada dengan magnet. Kemudian kita ada dengan kromatografi. Okey, pengapungan dan juga pengenapan. Okey, 7 kaedah pemisahan campuran secara fizikal. Okey, Mira perasan tak kenapa cikgu selalu sebut secara fizikal? Kenapa cikgu? Kenapa agaknya? Ke nak saya jawab? Okay, saya cuba jawab. Boleh saya cuba jawab. Okey, sebab dah akhir ni kan, saya cuba jawab. Kalau salah cikgu betulkan. Kalau salah cikgu betulkan. Kenapa fizikal? Sebab kesemua bahan itu adalah bahan fizikal. Macam tak kena tu jawapan tu kan? Okay. Macam mana cikgu? Tak apa, boleh cuba lagi. Okey, sebelum tu cikgu bagi dululah jawapan ya. Okey, maksudnya secara fizikal, okey, dia ada 2 proses fizikal dan juga proses kimia. Kalau proses kimia ni dia melibatkan tindak balas dan menghasilkan produk baru. Contohnya macam ni Mira. Kalau Mira goreng telur kat rumah kan. Okey, kita ambil sebiji telur dan kita goreng, dia jadi telur goreng. Boleh tak telur goreng tu balik kepada bentuk asal dia? Tak boleh. Tak boleh sebabnya dia dah berubah secara kimia. Dia dah bertindak balas dengan sebab kita panaskan guna api kan dan juga minyak.
Okey, yang fizikal maksudnya kita buat campuran tu secara fizikal tanpa melibatkan haba dan juga proses kimia. Sebab tu kita boleh asingkan secara fizikal. Dan bila kita asingkan pun bentuknya tetap sama juga kan cikgu, bentuknya tak berubah. tetap sama. Okey. Okey, faham dah. Itu jawapan penerangan yang jelas dan tepat cikgu. Okey cikgu, mungkin ada sedikit kesimpulan daripada cikgu dengan topik yang kita belajar hari ini selama 1 jam. Silakan. Okey, baiklah. Okey, murid-murid. So, kita dah belajar. Okey, apa yang penting dalam subtopik campuran ini ialah murid-murid kena tahu apa maksud campuran, definisi dia dan 7 kaedah pengasingan campuran tersebut. Okey, dan 7 kaedah pengasingan ni adalah bersifat spesifik, Mira. Maksudnya dia spesifik lah. Ada yang untuk mengasingkan pepejal dengan pepejal, ada untuk mengasingkan cecair dengan pepejal, ada untuk mengasingkan cecair dengan cecair yang larut, ada yang untuk mengasingkan cecair, 2 jenis cecair tapi tidak larut. Macam minyak dengan air tak larut kan? Okey, kalau yang ni tadi ni alkohol dengan air larut. So dia menggunakan kaedah yang berbeza. Okey. Jadi kena ingatlah setiap kaedah tu kan. Kena ingatlah step dia, prosedur tu kan. Betul. Dan juga yang paling penting kena ingat definisi. Definisi kena tahu. Kena tahu kalau tersalah tukar kaedah tu maka salahlah prosesnya. Kan, prosesnya. Betul tu. Okey, itu sedikit kesimpulan dia cikgu. Ada lagi ke cikgu? Cikgu nak tambah lagi ke kesimpulan? Cikgu ada macam nak bagi pantun. Bagi pantun. Sila cikgu. Silakan. Okey. Main bunga api di malam hari. Wah. Langkah tersadung, tercabut gigi. Amboi, tercabut 7 gigi. kaedah pengasingan telah dipelajari. Semoga tidak keliru lagi. Ya, semoga anda tidak keliru lagi. Itu dia. Pantun cikgu, homework ada nak bagi? Okey, homework jangan lupa. Cikgu dah bagi tu sebelum cuti raya. Jadi ingat jangan lupa. Macam 10 hari tu ialah 10 hari tu bukan cuti. 10 hari yang kita tak ke sekolah tu ialah PDPR. PDPR. Okey, itu dia mungkin yang last word lah dari cikgu kan, ucapan hari raya sempena dengan hari raya Aidilfitri ni kepada semua mereka yang berada di rumah. Silakan cikgu. Okey, ucapan hari raya. Silakan. Okey. Kepada murid-murid cikgu ke? Okey, saya Cikgu Tuan Johaida binti Tuan Muhammad Amin dari SMK Seri Titi Wangsa, Kuala Lumpur mengucapkan selamat hari raya dan maaf zahir batin kepada semua murid-murid di luar sana, rakan-rakan guru dan juga ahli keluarga. Ya, itu dia. Selamat hari raya cikgu. Maaf zahir dan batin dan ingat science is fun. Dan terima kasih kepada anda semua yang menonton sehingga ke penghujung rancangan. Kita jumpa lagi lepas ini ataupun kita jumpa lagi di lain waktu hanya di Mahir Didik TV KPM. Bye. Assalamualaikum. Selamat hari raya.